a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'abud. Dan kamu semua tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan penghujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agamaku. Bermakna dia beriman tak dengan Tuhannya. Rakaat kedua dia baca kul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan kamu satu. Ini tauhid. Allahu samad, Allah tempat minta. Sebab tak boleh minta ke mana-mana dalam hal-hal yang gaib. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Kalau ikut agama Kristian, dia beranak, anaknya Isa, dan dia tidak diperanakkan. Sebab Tuhan orang Kristian tiga. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Kedua, Maryam beranak tak? Mana boleh jadi Tuhan. Yang ketiga, Isa anak Tuhan. Jadi dia bukan diperanakkan dan dia bukan beranak. Jadi agama kita adalah agama tauhid yang bersih. Jadi orang yang baca seperti ini, kata Rasulullah SAW, dia kenal Tuhannya. Jadi jangan lupa ya. Jadi bukan sembahyang subuh saja kita baca seperti itu, qul ya ayyuhal kafirun, muslimah di belakang tu, perlu ingat. Bukan sembahyang subuh saja yang boleh kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang rakaat kedua qul huwallah, apa sembahyang sunnah saja, insya-Allah. Kemudian cantik tak kita belajar semua ada hujah, dalilnya tertulis. Saya tak bacalah ya, rujukan-rujukan di bawah ni, footnote dia, hadis-hadisnya saya tak payah baca. Antum lihat sendiri. Kalau nak baca hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, footnote-nya, mungkin makan masa. Kita teruskan. Di solat zuhur, baginda membaca pada rakaat pertama dan kedua lebih kurang 30 ayat. Panjang tu 30 ayat. Tapi orang kita baca 3 ayat, 4 ayat. Antaranya inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ni 30 ayat. Sebab orang kita sembahyangnya biasanya terburu-buru. Tetapi kalau kita tak mampu membaca 30 ayat, yang itu dibaca pun boleh. Jangan tak sembahyang aja. Kita baca yang itu juga boleh tak? Boleh. Yang dibaca surah yang pendek boleh. Terutama kalau musafir. Kalau musafir ya, jangan baca surah panjang-panjang. Musafir sembahyang dipendekkan. Kenapa baca surah panjang-panjang? Kadang-kadang kita lantik di pusat dia, orang tu jadi imam, dia musafir, patut dia sembahyang qausar, dia baca panjang-panjang. Itu tak ikut sunnah. Kalau kita musafir, macam saya daripada Malaysia pergi Singapura, kalau nak solat, kalau jadi imam, dia boleh qausar tak boleh. Antum nanti pergi Malaysia qausar ya. Kita dah keluar mukim. Mukim kita Singapura, mukim sana dah Malaysia. Ada orang mengatakan pergi Malaysia kan dekat. Ingat dia, kadang-kadang kita nak pergi Malaysia 2 jam tak sampai. Kenapa jam? Sampai ada orang terlepas sembahyang asar. Saya pernah hari raya daripada Singapura, bila kami jamak di sini, bermakna bila sampai di Johor kami dah selesai. Tapi orang yang tak mau jamak, dia mengatakan Singapura, maksudnya orang Malaysia masuk Singapura, dia tak mau jamak di Singapura. Dia mengatakan ini dekat. Sekali kena jam, asar terlepas dia. Jadi kita kalau boleh, kalau dah pergi Malaysia, kita boleh qasar. Bila qasar, baca surah yang pendek-pendek, termasuk muslimah. Baca surah yang pendek-pendek. Seterusnya, kita teruskan. Di solat zuhur, baginda membaca pada rakaat pertama dan kedua lebih kurang 30 ayat, yang lebih sama dengan sajadah, yakni sajadah lebih kurang 33 ayat. Ada kalanya membaca surah At-Tariq, Al-Buruj, Al-Lail dan surah-surah yang sama panjangnya. Kadang-kadang membaca Izas Sama'un Syaqqat dan surah lainnya yang sama panjangnya. Diketahui juga baginda membaca surah dalam solat zuhur dan asar kerana bergerak-gerak janggutnya. Begini maksudnya. Rasulullah SAW dikala sembahyang zuhur dan asar, di rakaat pertama lepas baca Fatihah dia baca surah. Ketahui sebab goyang janggutnya, bacanya panjang. Begitu juga rakaat kedua. Rakaat ketiga ada kalanya dia baca surah. Rakaat keempat ada kalanya dia baca surah zuhur dan asar. Kenapa? Tentulah kerana panjangnya. Panjangnya berdiri, lamanya berdiri. Ini boleh dipahami insya-Allah. Rasulullah SAW kadang-kadang sembahyang zuhur dan asar, rakaat ketiga, rakaat keempat kita tak pernah baca kan. Tapi kalau baca boleh? Boleh, kerana ada hujahnya ni. Jadi kalau ada imam dia agak baca panjang,
Rakaat ketiga dan rakaat keempat bermakna dia baca surah. Jangan kacau. Ada hujahnya. Tapi jarang kat negeri kita orang buat seperti ini. Tapi di negeri-negeri Arab kadang-kadang ditunggu orang yang masih berwuduk, maka dibacanya panjang, supaya mereka bersembahyang berjamaah bersama imam. Sebab makin ramai yang bersembahyang dengan imam, makin bertambah pahalanya. Kemudian kadang-kadang diketahui juga baginda membaca surah dalam solat zuhur dan asar kerana bergerak-gerak janggutnya. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Nanti jangan keliru ya, sebab kalau kita lihat mana dalilnya, inilah pendapat para sahabat, antaranya Abu Bakar, As-Siddiq dan Imam Syafi'i. Bermakna kalau ikut Imam Syafi'i, rakaat ketiga keempat boleh baca tak? Kalau ikut Syafi'i sunnah. Bermakna kalau kita nak panjangkan berdiri, rakaat ketiga keempat kita baca inna a'tayna ke, baca surah-surah yang pendek, tak jadi masalah. Faham tak sekarang? Okey. Kalau orang bertanya, daripada mana kita nukil, kita ambil dalil ni, hujah ni? Cuba lihat 73. Tak nampak sangat dia punya ni. Kalau kita lihat 73, di antaranya cuba lihat hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Betulkan ya? Kemudian pada solat asar, pada dua rakaat pertama baginda membaca surah. Yang setelah baca Fatihah baginda baca surah. Pada rakaat pertama baginda membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. Para sahabat mengira baginda melakukan hal ini kerana menginginkan orang-orang dapat mengejar rakaat pertama. Tahu orang-orang dimaksudkan? Orang-orang yang berwudu, orang-orang yang lambat sampai ke masjid supaya dapat bersama Rasulullah SAW. Begini maksudnya. Kalau sahabat ni jadi imam, kalau ramai lagi orang yang tertinggal, kita perasan masih banyak orang yang belum masuk ke masjid. Kalau nak nunggu mereka supaya sama-sama sembahyang berjamaah supaya dapat pahala yang lebih, maka panjangkannya surah. Panjangkannya baca surah. Ambil surah yang panjang-panjang. Sehingga pernah terjadi, ini di negeri kita tak pernah buat, imam-imam kebanyakannya hafalannya jarang-jarang menghafal ayat yang panjang-panjang. Sampai sahabat dia pergi balik rumah dulu, dia buang air, dia pergi masjid, imam masih rakaat pertama. Dia pergi masjid, dia terasa sesuatu pada perutnya, dia balik rumah dia, dia buang air besar, dia menunggu sampai dah selesai. Kemudian dia berwuduk, sampai di masjid imam masih rakaat pertama. Yang ini Rasulullah masih rakaat pertama. Panjang tak? Tapi kalau orang kita buat macam ini, masjid tu boleh kosong. Kenapa? Orang tak suka imam baca panjang-panjang. Jadi iman orang dulu dengan orang sekarang. Sebab bagi mereka ketenangan adalah dalam solat. Tapi orang sekarang bila solat panjang gelisah. Jadi tunjukkan iman orang sekarang, subhanallah. Orang dulu, sahabat-sahabat, kalau nak tenang cari tempat solat. Tapi sekarang nak tenang bukan solat, muzik, TV, apa lagi, begitulah seterusnya. Aku lihat kita tak payah komen sangat mereka ni. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk sahaja. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan baginda membaca Al-Fatihah pada rakaat-rakaat tersebut dan kadang-kala menguatkan, menyaringkan suaranya sehingga terdengar oleh makmum. Lihat sembahyang apa ni? Sembahyang solat asar. Kadang-kadang solat asar Rasulullah SAW membaca macam maghrib dan isyak. Tapi jangan selalu ya. Kalau selalu tidak ada hujahnya. Sekali-sekali. Macam mana kalau kita buat di Singapura? Tentu orang cakap inilah Wahabi punya kerja, tak senonoh. Hadis riwayat Bukhari, jangan lupa. Tapi jangan selalu. Mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali. Tapi di negeri kita tak sebulan sekali, tak pernah berlaku pun. Jadi kalau ada orang berlaku, kita yang ada ilmu ni, kita bersyukur kepada Allah SWT.